A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, hari yang mulia ini. Saya bersiaran hari ini untuk continue apa yang kita telah online pada minggu lepas berkaitan rare remedies. Okay. Saya ikhtiar untuk dapat rare remedies ni sekali seminggu, seperti yang kita pernah buat dahulu. So insyaAllah, selepas minggu lepas, minggu remedi ke-54 iaitu Anthemis nobilis, hari ini saya nak bicara sedikit satu lagi rare remedies. Okay. Rare remedies adalah remedi-remedi yang jarang diguna. Kita biasa guna remedi-remedi yang menjadi amalan harian, yang kebanyakannya berupa polycrest atau yang jenis pelbagai guna. Tapi rare remedies ini jarang sekali guna. Tapi kalau simptom dia tidak ada pada remedi-remedi yang biasa kita simpan, maka kita harus cari remedi tersebut lah. Sekiranya simptomnya lebih menepati. Okay, Waalaikumsalam sahabat yang baru masuk. Kita hari ini saya nak ambil kesempatan kemuliaan pagi Jumaat, dan kita masih lagi di bulan Muharram ya. So alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini mendapat memberi kebaikan lah. Okay. Minta maaf, ada call lah, call ni 03. Jarang orang 03 ni telefon saya. Biasanya scam. Biasanya kalau tidak bank, insurance ataupun scammer lah. Itu biasalah. So kita teruskan dengan remedi kita yang ke-55, iaitu Anthraxinum. Satu remedi yang berasal daripada racun yang disebut racun anthrax. Dan tentulah racun anthrax ni tidak boleh digunakan dengan wewenang. Tidak juga digunakan dalam crude dose seperti juga virus. Kalau dalam homeopati kita tak guna crude dose yang biasa diguna dalam perubatan biasa. Kita guna bahan tersebut harus melalui proses potentisasi terlebih dahulu. Okey, so Anthraxinum pun begitulah. Dia tidak digunakan dalam dos kasar. So ia diperkenalkan oleh Dr. William Boric sebagai satu nosod. Okey, bila ia diambil daripada sumber yang beracun seperti anthrax ini, ia dikenali sebagai nosod dan disediakan secara homeopati. So nosod ini telah terbukti dikatakan remedi hebat. Maknanya pernah digunakan di waktu wabak penyakit limpa haiwan domestik, penyakit haiwan. Dan juga dalam inflamasi septik. Maknanya dalam keadaan kita terjangkiti dan terinfeksi. Okay? Terjangkiti dan terinfeksi. Okay. So itu hakikat. Itu yang kita katakan inflamasi septik.
Saya cuba nak kuning-kuningkan di sini. Okey, so bagus untuk dalam keadaan yang mana kita menghadapi serangan ataupun jangkitan daripada bakteria. Itu yang disebut septik. Di mana kita ada jangkitan bakteria, kita boleh guna bahan-bahan yang mampu melegakan tempat-tempat yang badan kita cuba melawan. Mungkin timbul bengkak-bengkak merah-merah, itu akibat daripada perlawanan daripada antibody badan kita, daripada vital force kita untuk menendang keluar bakteria. Okey. Bakteria ni bukan tak semestinya bakteria saja yang menyebabkan septik itu. Ia boleh berpunca daripada kulat. Okey. Fungal itu kulat, daripada apa yang disebut parasit. Juga daripada apa yang disebut sebagai virus, okey, yang kita kenali dengan pelbagai virus sekarang yang menyebabkan flu. Itu pun punca yang menyebabkan inflamasi septik. Okey, ini pengenalan nosut yang kita nak guna ni, anthrasinum ini merupakan remedi hebat di waktu dikatakan waktu wabak penyakit limpa haiwan domestik, tapi bukan untuk wabak sahaja, tapi juga untuk dalam keadaan keradangan septik, maknanya keradangan yang disebabkan oleh bakteria, virus, kulat, sebarang parasit yang menumpang badan kita. Okey, kemudian disebut juga carbuncle. Carbuncle maknanya kalau kita tak nampak bengkak, tidak nampak merah, tapi timbul apa yang disebut cluster of boils, maknanya bisul-bisul kecil yang terkumpul. Okey, itu disebut carbuncle. Okey, carbuncle pun dia bermula, dia tidak terus menerus timbul meletus berair di dalamnya, tak ada. Dia akan timbul sebagai kesan kemerahan, kesan kebiruan, kita lihat bengkak-bengkak yang lembut. Itu carbuncle dan juga ulcer malignant. Ini disebut oleh Dr. Borik, juga boleh menimbulkan ulcer. Okey, maknanya inflasi septik, carbuncle dan ulcer. Yang mana yang berbahaya. Okey. Dalam bisul-bisul, ini saya baca daripada buku yang telah kita saring daripada Dr. W. Borik. Kalau ada di tangan boleh rujuk. Dalam bisul-bisul, berguna dalam bisul-bisul dan erupsi seperti bisul. Maknanya ada letusan-letusan yang berupa bisul. Bisul kita faham ya, dalam tu maknanya biasanya ada cecair. Cecair sama ada dia pekat ataupun berair cair. Akne, mungkin juga jerawat. Yang pastinya bisul dan jerawat ini ada kemungkinan untuk jadi penanahan. Okey, so rasa. Ini simptom yang penting kita kenali sebagai orang yang ingin mengamal homeopati. Untuk menggunakan atraxinum ni, dia ada rasa membakar yang dahsyat. Seperti arsenik lah. Rasa membakar tu kuat. Pengerasan tisu sel. Okay, pengerasan tisu sel berlaku. Tisu-tisu yang menjadi keras. Ada abses, maknanya ada kesan-kesan penanahan. Ada bubo, maknanya ada keradangan, inflamasi, bengkakan pada nodus limpa. Dan memang ia akan melibatkan penanahan. Okay, bubo pun ada penanahan. Dan keradangan semua tisu perantara di mana wujud satu fokus purulent. Okay. Ada inflamasi tisu perantara. Inflamasi satu hal, maknanya keradangan. Kita lihat ada merah-merah, ada bengkak-bengkak, itu keradangan yang ditimbulkan akibat tindakan badan lah terhadap bakteria ataupun virus ataupun lain-lainnya. Tetapi dia kata di mana wujud satu fokus purulent. Maknanya nak fokus dalam atraxinum ini ialah kesan purulent, maknanya ada penanahan di situ. Okey,
Ada satu sahaja simptom partikular bagi anthraxinum yang disebutkan oleh Dr. Borik. Satu ialah berkaitan dengan tisu. Okey, nanti sahabat kalau boleh tolong share dalam FB sahabat semua apa yang kita bicarakan hari ini supaya lebih ramai lagi boleh mendapat manfaat dan bantu untuk like sahabat kita yang share. Tisu hemorrhage, okey, ada perdarahan. Warnanya hitam, tebal. Hemorrhage-nya warna hitam tebal. Seperti minyak tar. Kita lihat minyak tar itu, cecair dia macam mana? Dia tidak cair seperti air. Dia pekat. Tebal itu adalah pekat. Sebab itu disebut seperti minyak tar. Sebab hitam. Mereput dengan cepat. Okay? So, tisu itu menjadi reput dengan cepat dan boleh terkeluar daripada mana-mana rongga. Okay? Daripada mana-mana rongga badan. Kelenjar-kelenjar ini pula membengkak. Okay, membengkak. Sebab itu dia kata tisu-tisu sel beredema. Beredema. Edematus maknanya dia bengkak dan mengeras. So ini simptom penting pada anthraxinum ni. Bila disebut ada bengkak dan juga mengeras. So dua benda ni kena ingat. Tadi ada juga sebut lembut. Tetapi dia lebih kepada bengkak dan mengeras. Ini ada kaitan dengan pemburukan. Pemburukan. Septisemia, okay, disebut oleh Dr. Borik. Berlaku septisemia maknanya bila ada bakteria dan bahan-bahan seumpamanya itu menyebabkan darah itu beracun. Darah beracun. Dan kulit kita mungkin berulcer, bersaling kulit dan membakar. Rasa membakar yang tidak tertahan. Ini maknanya satu simptom. Simptom yang dekat dengan remedi utama arsenicum. Okey, simptom rasa membakar yang hebat. Okey, bersaling kulit pun dekat juga dengan arsenicum. Sebab apa? Bersaling kulit dia dekat juga dengan kanteris. Bersaling kulit maknanya dia pecah melecur, lepas itu kulit baru timbul. Bersaling kulit lah tu. Ada erysipelas, masalah kulit. Lepuh biru, rupanya lepuh biru dan hitam, kawasan yang kena kesan bakteria tu. Luka-luka pembedahan, maknanya boleh guna juga luka-luka pembedahan. Lepuh biru dan hitam, luka-luka pembedahan. Sengatan serangga. Ada sengatan serangga. Maknanya, biasa serangga kita guna apa? Epismel. Epismel, itu paling biasalah. Ada juga remedi lain, beberapa remedi lain. Anthraxinum ini pun boleh guna dalam bentuk potensi untuk rawat sengatan serangga. Kesan buruk daripada menghidu bau busuk. Kesan buruk daripada menghidu bau busuk. Kita tercium bau, satu bau yang sangat busuk. Dan dia memberi kesan kepada tubuh badan kita. Kita tak tahan, kita mungkin alergi. Kita boleh guna anthraxinum yang berpotensi 6 ke 30 ke. Parotitis. Okey, ada parotitis juga. Maknanya sekiranya ada pembengkakan yang menyakitkan pada kelenjar parotid ni. Kelenjar parotid ni, ya, kawasan sinilah yang berhampiran dengan kelenjar peliuran antara telinga dan rahang ni. Okey. Dia menjadi kelemayuh. Parotitis, keradangan parotid itu ataupun keradangan kelenjar parotid itu menjadi kelemayuh. Saya ingat saya ada buat kurungan gangrene. Biasanya kita guna perkataan gangrene lah yang bermakna memburuk. Istilah lain yang diguna oleh Dewan Bahasa ialah kelemayuh. Maknanya radang parotid itu boleh membawa kepada kelemayuh atau gangrene. Boleh digunakan juga untuk bisul-bisul yang tumbuh berturut-turut.
Okay, itu disebut begitu. Maknanya dia hampir sama dengan apa yang kita sebut sebelum ini. Bisul-bisul yang tumbuh dalam kumpulan. Maknanya ada bisul-bisul kecil ditumbuh dalam kelompok. Dalam kelompok ya. So di sini dia kata bisul tumbuh berturut-turut. Maknanya tumbuh 1, 2, kemudian tambah banyak, kemudian bertambah lagi, timbul lagi. Mungkin hilang separuh, kita guna ubat, timbul lagi. Berterusan timbul. Disebut sekali lagi gangrene. Okay, gangrene disebut. Tadi radang parotik membawa kepada gangrene. Sekarang gangrene. Bukan bersabit dengan radang parotik juga. Bukan parotitis sahaja, gangrene di mana tempat pun boleh guna. Ada rembisan cecair yang busuk keluar. Okey, boleh guna anthraxinum. So itu saja keterangannya. Okey, keterangan saya pun tidak rancang nak bersiaran lama. Saya bersiaran dalam sekitar 15 ke 20 minit saja untuk saling berkongsi maklumat dan informasi mengenai remedi homeopati kelas rare remedies. So dari segi hubungannya, drug relationship, kita boleh sebut sedikit lah. Disebut, Dr. Borik sendiri sebut, ia menyerupai arsenik yang kerap kali menyusul kemudian. Okey, maknanya boleh mungkin selepas anthraxinum mungkin kita rasa perlu tambah remedi yang terusnya. Boleh boleh guna arsenicum. Tapi kalau cukup dengan anthraxinum, boleh guna anthraxinum pun sudah mencukupi. So kita boleh bandingkan remedi-remedi ini dengan pyrogen, lachesis, crotellus, hipozoin, echinacea, silica. Ini remedi-remedi yang mempunyai simptom-simptom yang hampir sama, mengikut yang silika ni dikata mengikuti dengan baik. Dalam merawatan karbengkol, ingat kepada preskripsi Nabi Isaiah. Nabi Isaiah ni Nabi apa? Saya tak ingat. Nabi Yakub ke apa? Bukan, itu Jacob. Okey. Untuk Raja Hezekiah berkaitan karbengkol. Zaman Kayab dulu. Nabi apa? Ada cerita mengenai Nabi dahulu yang berhubungan dengan masalah karbengkol atau barah kayak. Okey. Yang berkaitan ini disebut oleh Dr. Borik pulpa sebatang pokok ara yang dibuat daripada poultice dan diaplikasikan. Okey, maknanya boleh guna. Okey, boleh guna bahan tersebut pulpa sebatang pohon ara. Tetapi oleh kerana kita di dalam pembelajaran homeopati, kita guna anthraxinum. Potensinya, dos dia, potensi 200. Antara remedi yang mungkin kita boleh rujuk ialah tarantula. Ada 2 tarantula. Cubensis, tarantula cubensis dan juga tarantula hispanica. Dari sini tarantula cubensis. So, potensi 30 adalah remedi yang disaran kepada masalah yang kita disebutkan tadi, remedi anthraxinum 30. Boleh guna untuk masalah haiwan pun tidak ada masalah dalam homeopati. Kita boleh guna untuk rawat haiwan juga. Ada kaedah tu kita nak gunakan bagi tak beri kepada haiwan. Mungkin boleh guna injection juga. Tapi anthraxinum boleh guna untuk masalah-masalah septik yang terkesan daripada ataupun akibat daripada bakteria, sebarang parasit, virus, fungal yang simptom-simptomnya bertepatan. Selain itu, karbengkol dan juga ulcer yang malignant, yang berbahaya, boleh guna. Okey, disebut bisul-bisul, erupsi, acne pun mungkin kalau ada simptom-simptom fizikal yang serupa boleh guna. Sekali lagi saya ulang, penting bagi remedi ini, kita ada rasa membakar yang hebat. Dan tisu sel kita yang terjangkiti itu, dia jadi mengeras. Mengeras, kita sebut. Tadi, dia jadi bengkak dan mengeras. Edematus ataupun beredema dan mengeras.
Dan kunci di situ ialah septisemia. Septisemia maknanya darah jadi beracun. Atau kita kata keracunan darah. Biasanya akibat kandungan bakteria yang tinggi. So, itu saja. Saya rasa saya tak perlu ulang keseluruhannya. So, kita sudah sempurna dengan, saya ingat, lebih kurang 15 ke 20 minit untuk pembicaraan remedi hari ini, sempena hari Jumaat, iaitu Anthraxinum yang ke-55. Minggu hadapan tengok keadaan sebab saya akan balik ke Kota Baru pada hari Ahad. So, kalau saya sempat balik sini boleh on. Kalau tak sempat, tengok keadaan lah. Boleh atau tidak, mungkin boleh tangguh pada hari yang lain lah. So, itu saja untuk perkongsian saya pada pagi ini. Walaupun saya kurang posting pada minggu ini, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini boleh memberi manfaat kepada sahabat semua, mereka yang pernah melalui kursus asas perubatan homeopati dengan PPHM. Ada juga mereka yang selalu bertanya kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini membawa barakah dan kebaikan untuk semua pihak. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ramai masuk ni ya. Dah akhir dah. Puan Wasmani, Wan Kasmani, Nurliza, Puan Aisyah. Okey.